TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baik, di kelas hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai satu hikayat yang telah lama berada di tanah Melayu ini. Jadi kalau ada saya sebagai host, akan ada guru yang akan bersama kita. Jadi siapakah beliau? Jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Asap api embun berderai, patah galah di dalam perahu. Niat hati tidak bercerai, kehendak Allah siapakah tahu. Sugi damar jangan padam, kuah di mangkuk jangan tumpah. Kalau tuan anak cucu Adam, kabar sepatah jangan berubah. Burung aji terbang ke aji, terbang ke jauh terlalu penat. Barang siapa mungkirkan janji, hidupnya tidak mendapat selamat. Itu dia pantun dari Cikgu Hizam. Baik, Irfan sambut boleh Cikgu? Boleh, silakan. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Kuala Segan. Pemanis kata selamat datang. Assalamualaikum saya ucapkan. Terima kasih, Pak. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat, Rifan. Baik, Cikgu dah segak bergaya hari ini berpantun. Cikgu memakai baju berwarna merah Cikgu hari ini ya. Cikgu selamat datang ke slot menengah atas hari ini bersama kami di Didik TV KPM. Terima kasih kerana dapat luangkan masa bersama kami hari ini Cikgu. Jadi Cikgu silakan kita gunakan je pemanas hukuman terlebih dahulu Cikgu, sebab sekarang ni kita masih dalam keadaan pandemik. Kita kena sentiasa jaga SOP dan juga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, dan jika tiada bekalan air ataupun sabun sila gunakan gel pemanas hukuman seperti kami di studio hari ini. Baiklah Cikgu. Dan kita bukan berdua saja hari ini kerana kita akan bersama rakan-rakan saya yang berada di dalam talian dari Kelantan Cikgu. Ya saya. Dari Kelantan, iaitu dari SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan Berangan Tumpat Kelantan. Jadi kita nak dapatkan mereka. Assalamualaikum, apa khabar? Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Cantik-cantik orang ni Cikgu ya, dari Kelantan. Baik, kalau begitu Cikgu, kita nak berkenalan dengan rakan saya yang pertama, iaitu Nur Ain Nazira binti Yusof. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Nazira binti Yusof dari SMK Berangan dan daripada 5 Jebat. Baik, selamat berkenalan. Boleh panggil Nazira ya? Ke Ain? Ain. Okey, selamat berkenalan Ain. Baik, yang kedua saya nak berkenalan dengan Aina Sorfina binti Rosli. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Aina Sofina binti Rosli. Saya dari Sekolah SMK Berangan dari kelas 5 Jebat. 5 Jebat. Oh, ada Jebat Hangkong semua Cikgu? Ada. Ada. Baik. Terima kasih. Yang ketiga saya nak berkenalan pula dengan Nur Adriana Alisha binti Muhammad Nasir. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Adriana Alisha binti Muhammad Nasir dari Sekolah SMK Berangan kelas 5 Jebat. 5 Jebat juga. Dan yang tak ada bersama kita hari ini di dalam talian, saya nak persilakan Nur Insyirah binti Asbi. Silakan. Assalamualaikum, hai, saya Nur Insyirah binti Asbi dari Sekolah SMK Berangan dan kelas 5 Jebat. 5 Jebat juga, satu kelas semua Cikgu. InsyaAllah. Dan saya nak tanya kepada rakan-rakan saya yang berada dalam talian, adakah anda sudah bersedia untuk belajar hari ini? Sila angkat tangan. Dah. Baik, itu semangat yang kita nak hari ini. Jadi Cikgu boleh ceritakan sedikit tak tentang apa yang kita akan belajar hari ini? Hikayat apa yang kita akan sentuh Cikgu? Okey, terima kasih Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid yang bersama saya pada pagi ini dalam talian, juga rakan-rakan guru atau murid-murid yang berada di seluruh Malaysia. Okey, alhamdulillah.
Pada hari ini cikgu akan berkongsi berkaitan dengan satu tajuk sebuah hikayat lama lah. Jadi dalam sejarah sastra Melayu iaitu yang bertajuk Hikayat Parang Puting. Namun dasarkan pantun yang cikgu telah baca tadi, ini berkaitan dengan hari ini kita akan bincangkan 3 perkara yang baru yang sangat penting, iaitu pola fikir, isu masyarakat dan citra masyarakat yang terdapat dalam karya Hikayat Parang Puting. Jadi apakah yang akan kita bincangkan nanti? Apa yang kita akan kupas nanti? Kita tunggu selepas ni. Kita tunggu selepas ini, cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit apa itu citra sebenarnya, cikgu? Perkataan citra itu jadi, apa? dalam sastra Melayu ini, dalam sastra atau dalam cerita ni Ifan sebenarnya. Jadi dia cuba nak menggambarkan banyak benda lah. Antaranya ialah citra, iaitu keadaan masyarakat yang ada dalam cerita tu. Cerita mana dia nak ambil? Kalau di Kuala Lumpur, mungkin masyarakat Kuala Lumpur. Jadi sekarang ni kita berada di dalam cerita hikayat dahulu-dahulu. Jadi kita nak belajar tentang masyarakat dahulu. Kita nak kenal budaya kita. Jadi melalui Hikayat Parang Puting, cikgu, kita akan kenal pasti mengenai keadaan masyarakat ketika zaman itulah. Ya, sedikit sebanyak. Baik, dan kita akan banyak lagi belajar selepas ini, tetapi sekarang ni kita mesti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot menengah atas Didik TV KPM, dan hari ini kita sedang mempelajari mengenai Hikayat Parang Puting bersama dengan rakan-rakan kita yang berada dalam talian, Cikgu Izam dan juga semua penonton yang sedang menonton di rumah. Jadi cikgu, apa kata kita mulakan kelas kita? Silakan cikgu. Sebelum tu cikgu ingin nak terangkan kepada semua bahawa cikgu terjumpa sebuah pantun yang kita dapat daripada sumber daripada laman daripada IM Riau, di mana pantun ni adalah bahasa Jawi. Tapi hari ini kita tak baca, tapi cikgu dah baca tadi. Pantun ni sangat menarik kerana mengisahkan yang telah ditulis pada tahun 1848 mengikut catatan. Jadi Irfan dan murid-murid sekalian, jadi pantun ni telah melahirkan banyak cerita tentang masyarakat dahulu, tentang mungkir janji tadi, tentang anak Adam, kenapa dan apa tugas kita. Jadi murid-murid sekalian, bila kita belajar sastra, yang kita kena fahamkan isi dia. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu elemen yang terdapat dalam kajian sastra. Jadi Ifan, kalau kita tengok dekat sini, kajian ni banyak ni. Betul. Jadi murid-murid kita ni adalah murid-murid yang sentiasa diberikan perendahan ilmu yang pelbagai. Bukan satu saja. Bukan satu cabang-cabang ilmu. Daripada teks tadi, mereka kena cari semua ni. Banyak tu cikgu. Ya, banyak. Jadi mereka ni memang alhamdulillah lah terpilih. Tapi pada hari ini kita nak bincang satu saja, iaitu pembangunan ihsan, tentang sasiah masyarakat dan negara. Baik. Apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah membincangkan 3 perkara baru. Jadi kalau murid-murid takut, cikgu pun sebenarnya takut juga, tapi tak perlu ditakuti kerana kita akan bincang. Perkara yang kita akan bincangkan ialah berkaitan dengan pola fikir, isu masyarakat dan citra masyarakat. Jadi apakah perkara-perkara ini, Irfan dan murid-murid sekalian? Okey. Yang pertama ialah pola fikir. Pola fikir adalah satu kajian ataupun satu perkara yang dimasukkan dalam teks. Jadi apa tujuan dia? Jadi menurut satu kajian yang sebab kita ni nak belajar, kita kena baca. Betul. Jadi murid-murid sekalian, cikgu baca, kamu pun mesti kena baca. Cikgu baca, cikgu dapati bahawa mengikut salah satu pengkaji pola fikir iaitu Carol S. Dweck mengatakan ialah pandangan orang adopsi untuk dirinya dan mempengaruhi cara orang tersebut menentukan kehidupan. Jadi, apa yang dimasukkan pula lagi? Lingkungan hidup yang lebih dekat dengan makna sastra ialah bagaimana teks tentang kehidupan manusia itu dapat membongkar persoalan peniruan. Ini tinggi ni. Imajinasi dan sebagainya. Tapi kita fikirkan tentang fikiran.
Dan antara tokoh sastra di tanah Melayu negara kita, SM Zakir pada 2006 mengatakan bagaimana dia nak menceritakan tentang pengaruh bangsa dan wataknya. Kemudian dia pula juga menceritakan tentang tempat tinggal, tradisi, adat istiadat, harapan, semangat, sikap dan kecenderungan. Jadi pola fikir ialah cara bagaimana pengarang memasukkan watak-watak itu dan watak itu akan berfikir ataupun dan cuba membuat keputusan. Baik. Okey. Sekarang ni pun kita sedang buat keputusan. Kita berfikir macam mana kita nak melepaskan diri daripada pandemik. Jadi kita sentiasa. Jadi pengarang dalam karya pun begitu juga. Jadi pada di murid-murid cikgu pun saya rasa ada pola fikir pada hari ni. Dalam fikiran apa mereka kan? Apa fikiran mereka sekarang ni? Bermain dalam fikiran Bagaimana mereka. nak jawab soalan cikgu nanti? Itu pola fikir mereka sekarang kan? Mungkin. Jadi mungkin nampak macam, tapi insya-Allah kita akan belajar sama-sama. Jadi setiap karya itu akan melahirkan pelbagai benda, berbagai perkara. Antaranya lah tentang pola fikir. Jadi dalam keadaan ini apa yang perlu kita pelajar ataupun murid-murid faham, bagaimana nak menjawab dalam peperiksaan. Okey, cikgu ambil contoh. Okey, murid-murid sekarang cuba tengok ya. Cikgu ambil contoh, murid pun dia tahu. Pak Yasuk ni dalam cerita cerpen, katakanlah. Okey. Jadi bila kita baca cerpen tu kita dapati ada satu peristiwa. Okey, ini tips ni. Murid-murid kena ambil tahu. Jadi daripada peristiwa yang ada tu iaitu bagaimana dia merindui anak dia dalam cerita tu. Tapi anak menantu dan cucunya ni telah terpisah. Dan berlaku satu persengketaan. Di mana ayah dia itu telah dihina kerana bermain wayang kulit. Okey, jadi dalam keadaan itu namun dari Pak Yasuk dalam fikiran dia, yang ni kita kata pola fikir. Pada pandangan seorang bapa, apa juga yang berlaku pada anak, apa yang anak buat, bapa tetap akan menyayangi dan merindui anak dia. Tidak kira apa sekalipun halangan atau masalah, cikgu. Ya, betul Irfan. Ada banyak. Saya rasa semua pernah tahu. Sindir anak pukul menantu. Betul. Pukul anak sindir menantu. Terbalik atau sebaliknya. Jadi, cucu lebih disayangi pada anak sendiri. Jadi dalam konteks ni, Pak Yasuk telah ditunjukkan mempunyai pola fikir yang begitu. Walaupun telah dihina oleh anak sendiri, jadi kita melihat bahawa pola fikir dalam cerita itu cuba disampaikan oleh pengarang. Kasih sayang dalam keluarga lebih penting dalam kehidupan. Okey, murid-murid boleh. Jadi berdasarkan saya harap murid-murid kita yang bersama hari ini, jadi kita fahamkan teks. Dia punya tips dia. Kita fahamkan teks cerita tu dan kita cuba olah apa yang terdapat. Tapi bukan semua peristiwa, Irfan. Bukan semua peristiwa? Bukan semua peristiwa. Kalau dia jalan-jalan di tepi pantai, saya rasa tak ada pola fikir kat situ. Bergantung kepada keadaan. Okey. Dan saya yakin cikgu, rakan-rakan kita yang berada di rumah juga dapat orang kata memahami tentang pola fikir tentang cikgu, apa yang cikgu cakap hari ini. Lebih cikgu, kepada bagaimana dia nak berfikir, arah fikiran dia, dan kita cuba sesuaikan. Ini di tahap dalam pembelajaran kita panggil mengaplikasi dan menganalisis. Kita daripada teks itu kita memahami. Jadi sesuailah dengan menengah atas ni. Dia pelajar murid-murid yang tingkatan 4 dan 5. Dan kalau saya dulu belajar Komsas, cikgu, saya selalu meletakkan diri saya sebagai watak dalam cerita itu. Betul. Untuk saya lebih memahami, cikgu. Ya, betul. Kita kena, murid-murid kena contohi Barifan bahawa macam mana mereka, kita kena faham dalam diri kita, kaitkan dengan diri kita sendiri. Okey? Baiklah. Seterusnya yang kedua, iaitu yang dipanggil citra masyarakat. Jadi citra masyarakat ni setelah saya baca lah, cikgu baca. Sebelum mengajar ni, cikgu-cikgu pun kena baca, buat kajian. Dan kita dapati ada satu yang pertama kita panggil pandangan hidup. Jadi pandangan hidup masyarakat dalam cerita tu, dia cuba disampaikan. Jadi hari ni kita belajar cerita hikayat, cerita lama-lama. Jadi bagaimana pandangan hidup masyarakat dahulu. Jadi murid-murid KMK ni adalah murid-murid yang akan mengkaji, mendalami proses-proses tentang bagaimana nak mengenali masyarakat dahulu. So, murid-murid saya pada pagi ni kamu tengok, pandangan hidup seperti kepentingan ilmu dalam kehidupan. Ini kita tengok, daripada dulu sampai sekarang ada banyak ilmu yang ditekankan. Tetap kita kata kepentingan. Ini contoh contoh citra masyarakat yang mementingkan ilmu. Yang kedua, kalau kita tengok dekat situ ialah kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan. Daripada dulu sampai sekarang, semenjak Nabi Adam dilahirkan, kita tak boleh nafikan. Okey. Seterusnya yang kedua ialah gambaran kemanusiaan atau kemasyarakatan yang hendak disampaikan dalam cerita. Jadi murid-murid sekalian, tugas kamu baca teks dan kemudian cari ada tak gambaran kemanusiaan. Apa dia gambaran kemanusiaan? Contoh seperti ada istiadat. Dalam cerita ni banyak ada istiadat lah. Tengok pada cerita kan. Betul. Ada tak macam contohnya ada peristiwa perkahwinan ke? Ya, betul. Okey. Jadi perkahwinan, pertabalan diraja ataupun undang-undang dan sebagainya. Kemudian institusi sosial.
yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita ada golongan pemerintah, Betul. kita ada golongan rakyat, dan kita kena saling menghormati. Kita ada kaya, kita ada miskin, kita ada tua, kita ada muda, kita ada guru, kita ada pelajar, macam-macam telah dilahirkan dalam masyarakat kita. So, kita perlu lihat citra masyarakat yang hendak disampaikan. Kemudian nilai dan sikap masyarakat. Kita tengok. Nilai ni memang banyak-banyaklah sekarang. Betul. Ni norma baharu. Jadi nilai dan sikap masyarakat norma baharu ni bagaimana pula? Nanti akan timbullah cerita dia pula. Kita tunggulah. Kita tunggu. Tapi cerita dulu dah ada dah kan? Dan sebagainya. Kemudian susun lapis sosial tadi. Sama juga berkaitan dengan susun lapis golongan rakyat biasa, golongan pemerintah, golongan dan sebagainya. Mungkin dulu ada bangsawan, cikgu. Ya, betul. Dahulu. Tapi sekarang ni tiada beza. Dalam masyarakat kita tidak ada beza. Okey? Jadi apa yang perlu ialah kita memahami. Okey. Dalam teks juga ada satu lagi ialah pekerjaan dan ekonomi. Kalau kita tengok dekat situ. Jadi kita nak tahu juga orang dulu-dulu buat apa. Betul. Apa pekerjaan mereka? Apa sumber ekonomi mereka? Kan? Kalau banding-bandingkan habislah Irfan. Betul, cikgu. 10 sen dulu boleh beli macam-macam. Boleh beli sekarang 10 sen belum tentu boleh beli coklat lagi. Ya, betul. Jadi jangan bandingkan. Keadaan murid-murid kena faham juga. Inilah yang murid-murid akan dapat belajar. Jadi kalau kata dulu 10 sen boleh beli macam-macam, okey, semua nak pergi balik ke zaman dahulu. Tapi ingat, zaman dulu tak ada handphone. Betul. Jadi nak balik zaman dulu atau nak duduk zaman sekarang? Okey, murid-murid saya harap faham. Okey, jadi seterusnya kalau kita tengok dekat sini yang seterusnya, cikgu. bagaimana kita nak melahirkan dalam peperiksaan. Jadi murid-murid kita kena ingat bahawa dalam aspek ini fakta dengan contoh. Jadi hasil bacaan kita tadi berkaitan dengan teks yang kita itu. Contohnya saya ambil ini pula novel. Novel, okey. Okey, dalam konteks novel ni terdapat satu peristiwa bahawa dia menunjukkan tentang aspek ketuhanan walaupun bukan agama Islam. Okey? Jadi, mengikut pentafsir, maksud akan tiba ni ialah berkaitan dengan ketuhanan dan akhirnya kita ceritakan bahawa ada citra masyarakat mementingkan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan. Okey? Right. Seterusnya, yang terakhir pada hari ini adalah isu masyarakat. Jadi, isu masyarakat dalam sastra ni daripada sejarah sastra dulu, termasuklah angkatan sastrawan 50-an, Irfan. Mereka berjuang untuk kemerdekaan, menentang Malaysia Union, menentang penjajah. Jadi sastra ni memang ada isu yang hendak diketengahkan. Supaya murid-murid saya 4 orang ni di depan saya dan murid-murid lain dalam yang menonton rancangan ni faham bahawa perjuangan kita belum pernah selesai. Setuju. Jadi apa isu dia? Seperti mempertahankan seni warisan tradisi bangsa. Kita lihat pada cerita. Seperti kepentingan pendidikan dalam kalangan masyarakat, seperti kemiskinan dan sebagainya. Jadi isu-isu ini telah dikemukakan dalam teks untuk kita buat kajian. Okey? So jadi seterusnya kita perlu menganalisa, cikgu, ya. Ya. Jadi murid-murid ni memang sama juga, lebih kurang macam doktor juga. Mengkaji, membedah dan menganalisis karya tulisan. Okey? Baik. Dalam pada itu, jadi akhirnya murid-murid kita perlu lahirkan dalam bentuk jawapan. Jadi bagaimana kita katakan isu masyarakat yang ada berdasarkan teks? Contoh kita ambil ni. Cikgu, Pak Yasuk lagi sekali. Ya, Pak Yasuk lagi sekali. Cerita yang sama sebenarnya. Okey, tak ada masalah. Ialah mempertahankan seni warisan tradisi bangsa. Jadi Pak Yasuk tu ada isu wayang kulit ni tidak mau hilang. Dia tak nak hilang kan? Jadi dia terpaksa walaupun dirinya didedahkan dengan pelbagai tentangan dihina oleh masyarakat dan sebagainya. Okey. Jadi ini yang menyebabkan berlakulah peristiwa-peristiwa yang cuba digambarkan oleh pengarang, termasuklah isu kemerdekaan pada hari ini. Okey, so murid-murid saya macam mana? Okey, ada soalan? Tak ada soalan. Okey, saya harap murid-murid dapat faham apa yang cikgu sampaikan. Ingat, satu daripada teks, tipslah sikit daripada cikgu, daripada teks kita pindahkan atas kertas peperiksaan melalui analisis yang kita buat, fakta dengan contoh, dan kita akan dapat menjawab jawapan. Baik. Okey, cikgu. Terima kasih banyak-banyak untuk penerangan bagi segmen yang kedua ini, cikgu. Jadi macam cikgu cakap tadi, kita kena bijak untuk kata apa, mendapatkan teks, dapatkan huraian terlebih dahulu, kita baca teks, kita faham teks dan baru kita masukkan ke dalam contohnya pola fikir, isu masyarakat dan juga citra masyarakat, cikgu. Ya. Apa kajian yang hendak kita lakukan? Elemen-elemen ataupun aspek yang hendak kita lakukan. Baik, tapi cikgu, masih kalau pelajar KMK ni mesti berdasarkan teks. Okey. Baik, cikgu. Mungkin cikgu ada nak tanyakan soalan kepada rakan-rakan saya. Boleh saya tanya. Apakah pandangan murid-murid saya? Saya pun saya nak tanya soalan sebenarnya. Okey. Apa pandangan kamu tentang pola fikir ni? Apa yang kamu faham akhirnya? Mengikut fahaman mereka lah pada pagi ni dalam masa yang ringkas ni. Okey, murid-murid saya. Yang pertama, apa yang kamu faham tentang pola fikir? Silakan. Silakan, Ain.
ketabahan dalam menghadapi dugaan hidup. Okey, ini adalah pola fikir. Maksudnya bagaimana dia nak menghadapi pandemik contohnya. Betul, Jadi cikgu. bagaimana fikiran dia dalam keadaan itu. Jadi kita mungkin rasa macam mana kita nak tahu dia tabah dalam cara berfikir. Jadi sewaktu dia dalam keadaan masalah, dia kena buat apa. Jadi dalam itu yang menjadikan dia satu pola fikir dalam fikiran dia nak menyelesaikan masalah. Contohnya cikgu, kalau saya boleh bagi, izinkan saya cikgu. Silakan, Ivan. Kalau seseorang itu dah hilang pekerjaan dalam keadaan pandemik ni, dia tabah kalau dia tidak orang kata putus asa untuk mencari kerja yang baru, cikgu. Contohnya. Jadi itu yang kita sering sampaikan dan banyak sekarang ni tulisan-tulisan dan ke arah COVID tu banyak digambarkan tentang ketabahan. Bagaimana kita nak sabar, tabah menghadapi dugaan ini. Semua orang kena. Itulah yang berlaku. Okey, yang kedua, soalan yang kedua. Apa yang kamu faham tentang isu masyarakat pula? Isu masyarakat sikit. Siapa Siapa nak nak jawab bantu angkat cikgu? tangan? Ya, silakan. Adriana, Alisha. Berpegang teguh kepada kepercayaan kepada Tuhan. Ini satu isu yang sering dipaparkan. Betul, cikgu. Okey, aspek ketuhanan. Jadi, minta maaf ya kepada semua penonton kerana ini adalah subjek kesusastraan Melayu komunikatif. Bukan apa, sebab kesusastraan Melayu ni dia berkaitan dengan pengaruh Islam. Pengaruh Islam. Dia banyak sikit. Jadi, ketuhanan tu adalah satu aspek yang dipegang. Faham? Jadi bagaimana kita nak melahirkan masyarakat supaya berpegang teguh kepada ketuhanan. Okey. Jadi cerita-cerita ni macam contoh Pak Yasuk ni, walaupun dia main wayang kulit, tapi ada satu peristiwa dimasukkan satu babak, anak dia menentang atas faktor agama. Cikgu tak nak sentuh dekat sini, bincang kan, sensitif sikit. Jadi walau bagaimanapun, itu dicuba dimasukkan oleh pengarang supaya ada fikiran kita mengenai tentang ketuhanan. Okey. Dan yang ketiga, citra masyarakat. Bagaimana kamu melihat maksud citra masyarakat? Ya, silakan. Alhamdulillah. Bagus ni semua. Ana Safina, silakan. Menunaikan janji dan amanah yang telah diberikan dalam kehidupan. Nampak tak? Jadi adalah salah satu contoh citra masyarakat yang menunaikan janji. Menunaikan janji. Jadi Okey. cerita-cerita Melayu ni sebab banyak perkara-perkara yang dimasukkan yang menunjukkan bahawa perkara ini sangat penting. Jangan tidak menunaikan janji. Okey, dah berjanji kena tunaikan. Banyak lagu dan sebagainya. Betul, cikgu. Ya, Evan, jadi kita lihat kat sini bahawa dalam isu-isu yang diketengahkan ni berkaitan dengan diri kita sendiri. Betul. Cuba dibangkitkan oleh penulis-penulis hebat. Banyaklah karya-karya kalau daripada Sarawan Negara Usman Awang, Shah Nun Ahmad. Betul. Banyak dipaparkan dengan isu-isu dan pola fikir dan citra masyarakat. Jadi kepada murid-murid kita, kena maklum dan faham bahawa kajian daripada teks kita pindahkan ke kertas peperiksaan, kita jangan rasa takut. Kadang-kadang kita rasa macam tak pernah belajar lah, Irfan. Tak tahulah. Tak tahu, kita kena buat banyak kajian. Betul, kita kena baca, cikgu. Kita buat latih tulis, kita baca dan sebagainya, Irfan. Baik, cikgu. Jadi kalau saya boleh cakapkan di sini, penulisan karya terdahulu orang kata apa dapat kita samakan dengan situasi zaman sekarang, cikgu. Sama je. Orang kata apa, kalau dulu orang cakap tidak boleh kita mungkir janji, sama juga dengan sekarang. Situasi masih sama. Jadi kita perlu sentiasa orang kata apa mengkaji lagi banyak lagi mengenai karya-karya terdahulu. Contohnya hari ini kita akan belajar mengenai hikayat Parang Puting, cikgu. Dan saya yakin dan percaya rakan-rakan saya di rumah juga telah pun berjaya memahami mengenai pola fikir, isu masyarakat dan juga citra masyarakat. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin cikgu ada sedikit lagi sebelum kita berhenti berehat, cikgu. Selain daripada itu, dalam proses ini, bila mengkaji ni kadang-kadang ada isu tak faham. Betul. Jadi dalam memahami bahasa sastrawan ni lah, kadang-kadang orang kata dalam sastra ni bunga. Bahasanya tinggi, cikgu. Ya, bunga itu cantik. Kita pun kata, ya cantik bunga itu. Dia bukan kata bunga. Jadi kita kena memahami ni dengan cara kita mengkaji dan sering membaca. Kita kena buat bacaan dan kita kena lihat. Kita kena kenal. Jadi sebagai seorang pelajar KMK atau murid KMK ni, kita kena mengkaji. Bukan sekadar dalam pendidikan sekarang ni kita dah mula kena keluar daripada budaya lama. Betul. Tapi kita masih tetap kita nak bincang hari ni cerita lama ni, apa yang terdapat dalam hikayat Parang Puting. Okey, baik. Yang paling penting, kata kuncinya adalah kaji. Anda semua perlu bersama-sama dalam pembelajaran kesusastraan Melayu komunikatif ni kena kaji banyak-banyak. Okey. Dan sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot menengah atas bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Muhammad Izam di studio. Dan tadi kita telah pun belajar mengenai 3 perkara baru. Yang pertama iaitu pola fikir, isu masyarakat dan juga citra masyarakat. Dan untuk di segmen 3 ni, kenapa ada gambar ni cikgu? Okey. Jadi dalam kita mengkaji, tadi istilah perkataan Irfan kata mengkaji. Mengkaji, betul? Jadi kita kaji. Jadi cerita ni telah digambarkan. Baik. Yang ni pun murid-murid KMK dia tahu. Nanti ada satu bidang dia. Hari ni kita tak cerita lah. Tak cerita lagi, okey. Sebelum ni dah cerita dah. Jadi makna kata dalam proses cerita tadi tu, yang panjang-panjang dia baca tu, dia kena tukar dalam bentuk lain. Ni contoh kita gambarkan. Okey. Murid-murid nampak tak gambar apa ni? Okey? Nampak. Harap-harap cikgu harap kamu nampak. Jadi terus tanyalah. Terus tanya cikgu, murid-murid. Okey. Okey. Daripada apa yang pola fikir, apa isu masyarakat dan citra, apa gambar ni cuba sampaikan. Gambar Baik. Google ni. Okey. Siapa nak Siapa mulakan nak? dulu? Ya. Sila angkat tangan. Ya, Silakan. silakan. Insyirah. Prihatin terhadap kesusahan orang lain. Tengok. Irfan. Okey, murid-murid sekalian, rakan-rakan guru, penonton sekalian, kenapa Insyirah nampak keprihatinan? Irfan nampak keprihatinan dekat mana, Irfan? Nampak cikgu? Ya, dekat mana tu? Dekat Saya apabila test. dekat kita punya orang kata apa siput ni cikgu, dia memberi orang kata apa pertolongan kepada si katak ni untuk bagi Alhamdulillah. belakang Mana ni. kata hari ni benda yang kita perkara yang kita belajar sampai sebenarnya ni. Sampai Jadi ni, objektif Alhamdulillah. tercapai. Okey. Jadi mungkin katak ini cedera. Cedera cikgu. Mungkin katak ini ada masalah. Betul. Dan tak boleh melompat. Jadi siput prihatin nasib. Jadi dalam cerita macam tu juga penulis cuba melihat keprihatinannya. Betul. Tapi dia tak boleh kata aku prihatin terhadap bangsaku dalam cerita dia. Jadi dia jadi macam biasa. Irfan, saya sayang awak. Biasa. Tapi kalau ditunjukkan dalam bentuk yang lain, dia wujudkan satu situasi yang lain. Ini kemahiran penulis. Baik. Dia akan gambarkan, dia akan keluarkan dalam bentuk yang lain. Dia akan cuba menunjukkan dengan watak-watak lain. Watak-watak Dia wujudkan lain. watak katak dan dan siput. Jadi dia nak kita berfikirlah sikit. Betul. Jadi kita berfikir tentang ada keprihatinan. Bagus murid-murid saya pada hari ini. Tahniah saya ucapkan kepada Insyirah. Ya, yang kedua. Apa lagi yang kita boleh dapat daripada gambar ni? Selain keprihatinan. Ya, silakan. Silakan. Aina. Bekerjasama dalam kehidupan. Ini isu pun boleh, isu masyarakat pun boleh, citra masyarakat pun boleh, pola fikir pun boleh. Tiga-tiga Kenapa boleh. kita perlu bekerjasama? Sambung sabar lagi sikit. Insyirah Aina cikgu. Aina. Kenapa perlu bekerja sama Aina dalam masyarakat, dalam kehidupan kita ni? Kenapa pentingnya kerjasama itu? Menengkapkan sesuatu perkara. Ya, Betul. betul. Jadi saya sebagai guru, tak ada anak murid saya hari ni, saya tak boleh jadi cikgu. Tak boleh jadi cikgu. Jadi, dan saya kalau mengajar juga, saya perlu kerjasama daripada murid saya. Betul. Tindak balas respon dan sebagainya. Baru saya tahu murid saya faham atau Kena tidak. ada komunikasi dua hala cikgu. Kena ada kerja sama. Dalam masyarakat kita kena kerja sama. Untuk menghadapi COVID pun kita kena kerja sama. Betul, Jangan cikgu. kita selfish pentingkan Kita diri. kena jaga SOP sama-sama. Sama-sama. Jangan buat sorang-sorang. Okey, yang ketiga. Apa gambar ni cuba sampaikan? Banyak kan boleh kita Ya. dapat dari gambar Ya. ni. Silakan. Silakan. Silakan Adriana. Saling tolong-menolong antara satu sama lain. Tadi Tolong-menolong. apa Irfan pun dah cakap tadi, terima kasih. Bagus, tolong menolong antara satu sama lain. Saya rasa kita boleh fikir pula, katak tolong siput atau siput tolong katak. Okey, mungkin kita boleh olah dari segi itu cikgu. Ya, betul. Jadi kita nampak kan, jadi perkara ini digambarkan dalam cerita Irfan. Ini yang menarik tentang subjek KMK ni. Jadi murid-murid saya yakin dapat memahami melalui pemerhatian kajian dan penelitian. Betul. Kita melihat pada aspek ini, akhirnya kita keluarkan jawapan-jawapan berdasarkan pandangan kita. Okey, baiklah kita sambung. Sambung, okey. Okey. Gambar yang Kita kedua ke cikgu? Ya, tak ada gambar yang kedua. Tak ada Kita gambar sambung kedua. terus Okey. kepada latihan kita. Baik, silakan, Baik, cikgu. soalan latih to be. Adik kita dah belajar dalam pembelajaran di sekolah pun sama sebenarnya. Daripada
pada hari ini kita ada sedikit soalan bagaimana kita nak faham. Kita tak cerita lagi hikayat cerita Parang lagi, Putih. betul, cikgu. Okey. Hikayat Parang Putih ni kisah seorang budak. Sedikit pada murid-murid sekalian, kisah seorang budak dengan sahabatnya 3 binatang. Okey, anak elang, anak naga dan tikus. Jadi pada suatu hari anak naga telah hilang. Telah hilang. Ya. Alamak, hilang ke mana pula? Hilang cikgu? ke mana? Kena baca. Kena baca. Jadi hari ini kita tak boleh cerita lah. Okey. Hari ini kita cuma nak bincang. Jadi dalam konteks itu kita cuba cari pola fikir, isu masyarakat dan citra masyarakat yang terdapat dalam tu. Baik, ada 3 soalan ya. Ya, macam mana kita nak cari? Kita kena berdasarkan teks. Yang ni kita kena ingat murid-murid, kita kena baca. Jadi daripada teks itu, dia panjang Ivan, banyak muka surat dia. Jadi cikgu ambil sebahagian, satu perenggan. Dia petikan ni Ya. cikgu. Dalam petikan ni dia ada cerita bahawa maka orang tua itu pun berkata kepada budak itu, katanya, hai cucuku, mahukah tuan menukar tongkat ini dengan parang putingku? Maka kata budak itu, apa gunanya parang puting? Maka kata orang tua itu, gunanya parang puting boleh kita suruh akan dia mengerat sendirinya barang apapun, dan jikalau musuh sekalipun, bolehlah kita suruh dia pergi melawan, dan boleh pula ia membesarkan dirinya. Okey. Jadi daripada petikan ni, murid-murid saya yang berada di luar dan yang menonton rancangan ni, kita kena kaji, kita kena lihat respon dia berdasarkan teks. Kita panggil macam tu. Jadi ini terdapat dalam pentaksiran. Ya. Jadi kita belajar. Jadi kita cuba jawab soalan ini kan. Jadi apa yang kita faham berdasarkan pemahaman kita. Tapi jangan kita rasa takut. Tak faham cikgu, memang bahasa dia agak tinggi sikit, bunga sikit. Susah sikit, bahasa lama. Dia tak terus. Dia kadang-kadang dia berpusing-pusing sikit bahasa lama ya. Tapi kita cuba. Murid saya, kita cuba hari ni. Boleh tak menjawab agaknya? Apakah yang pola fikir, isu masyarakat dan citra masyarakat dalam petikan? Boleh kita mulakan dengan pola fikir dulu cikgu? Boleh, silakan. Okey, siapa nak jawab dulu? Sila angkat tangan. Okey, silakan Aina Sorfina. Ya, silakan. Apakah pola fikir mengenai watak budak dalam petikan di atas? Dipersilakan. Sentiasa mengambil tahu akan sesuatu perkara. Ya. Nampak dekat mana tu agaknya Irfan? Saya mungkin rasa ni di bahagian dia nak tahu mengenai apakah parang puting ni cikgu. Ya. Jadi sebelum sebagai seorang masyarakat, ahli masyarakat, sebagai seorang pelajar ataupun sebagai bila kita baca kita faham, kita perlu tahu sesuatu sebelum kita membuat keputusan. Okey. Cuba tengok isu masyarakat pula. Bagus. Terima kasih. Tahniah. Bagus murid-murid saya pada pagi ini. Ya. Silakan. Isu masyarakat. Okey, silakan. Ain. Apakah isu masyarakat? Berebut angkat tangan lagi ni. Okey, silakan. Ada banyak lagi soalannya. Jangan takut. Kepercayaan kepada unsur sakti dalam kalangan masyarakat. Yang ni isu dia ialah bagaimana dia nak menunjukkan melalui unsur sakti tu, melalui dia cerita parang ni boleh buat apa. Jadi kepercayaan masyarakat kita ni dulu kepada unsur sakti ni, parang ni boleh besarkan diri dia. Dia boleh terbang sendiri. Betul atau tidak? Saya tak mau ceritakan. Jadi itu cerita lama. Saya tinggalkan kepada penonton, pergilah buat kajian. Ada atau tidak parang yang boleh lawan sendiri, menebang sendiri dan sebagainya. Kalau kata tak ada, tak berani juga. Okey, seterusnya. Okey. Satu lagi yang terakhir. Citra masyarakat. Ya, citra masyarakat yang nak digambarkan. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan anda. Okey, Insyirah. Saya nak Insyirah dulu, silakan. Masyarakat yang percaya kepada kekuasaan unsur sakti sesuatu benda. Ya, masyarakat dia kepercayaan kepada unsur sakti. Baiklah. Jadi dekat sini kita panggil dalam sastra atau KMK ni kita ada 2 perkara yang penting, itu dipanggil fakta dan contoh. Okey. Jadi contoh ialah daripada teks atau yang kita baca atau karya kita. Jadi apa yang tugasan pelajar ialah mencari fakta. Okey, mencari fakta. Jadi tadi masyarakat yang tu ada citra dia lah masyarakat yang percayakan. Ya, percayakan unsur sakti. Ya, unsur kesaktian. Unsur kesaktian dalam kehidupan. Kita katakanlah benda ni bergantung pada analisis. Jadi dalam kehidupan ini dipanggil fakta. Okey, so murid-murid kita memang alhamdulillah. Jadi ini dipanggil fakta, dan dalam pentaksiran, dalam aspek ni kita perlu melihat kepada contoh. Jangan lupa. Jadi ini yang jadi isu. Contoh dia apa? Jadi murid-murid kena faham. Contoh senang je. Dekat mana jumpa benda ni atau perkara atau fakta ni? Dalam teks saja. Ya, dalam teks. Jadi contoh saya ringkaskan jangan marah saya tulis tadi. Jadi salin teks. Salin teks. Okey. Ya.
Cikgu, saya nak tanya soalan. Ya, silakan. Adakah mereka perlu salin teks tu secara satu patut ataupun mereka boleh olah sedikit mengikut perkataan mereka sendiri? Bagus Irfan. Saya nak tanya Irfan. Murid-murid kita ni ada 3 teks. 3 teks. Ada okey. 10 cerpen. Betul? Novel dia ada 174 muka surat. Banyaknya, ya Allah. Ada 26 saja. Okey. Dia boleh hafal tak? Mustahil. Jadi ada dua. Okey, kalau soalan yang begini kita Okey. panggil respon terhad. Respon terhad. Dia terus ambil daripada petikan. Baik. Ya. Kalau soalan yang respon terbuka, Contohnya, dia cikgu? dia cuma menggunakan huraian. Contohnya, Okey. berdasarkan cerita lain contohnya, okey. Berikan isu masyarakat dalam hikayat Hang Tuah. Okey. Jadi mana dia nak dapatkan petikan ni? Betul. Kadang-kadang murid-murid kita ni dia risau, dia rasa gundah gulana. Alamak. Nak kena hafal semua Ya. kan? Macam mana nak hafal semua ni? Bukan. Jadi dalam konteks itu respon terbuka kita buat Huraian. Ya, dia jadi akan jadi huraian. Okey. Faham? Dia tak perlulah salin. Nanti dia hafal pula semua muka surat. Tapi kalau hafal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi bagus lah kan, Ya, cikgu? lebih bagus. Tapi jaranglah boleh berlaku. Muka surat 8 ada apa? Saya rasa saya pun Kalau saya buka pun, tak ingat dah saya nanti. saya pun tak ingat Irfan. Jadi dekat Okey. sini kita lihat fakta dan contoh akan membantu murid-murid dalam mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Ingat. Jadi dia berkaitan dengan kajian tadi. Betul. Kita kaji, kita dapat fakta. Okey. Dan bukti dia Bukti ialah dia, contoh. Contoh berdasarkan teks. Ya. Okey, cikgu. Okey, satu lagi boleh Irfan? Satu lagi, cikgu. Silakan. Boleh? Saya silakan. Okey, Okey. silakan murid-murid daripada Silakan, teks ni. Okey. Semula maka sebutlah perkataan naga menghantarkan budak. Maka setelah budak itu berjalan, maka ia pun kembalilah pulang. Okey. Murid-murid cikgu, cuba tengok petikan ni. Apakah pola fikir yang cuba disampaikan? Okey, Ada soalan siapa yang nak kedua. jawab? Okey. Ya, silakan. Silakan Ain. Apakah pola fikir cerita petikan ini? Sentiasa mengambil berat tanggungjawab yang diberikan. Ya, kata tengok dekat situ kalau dia kata, maka kata bonda itu pulanglah ke tempatnya apa yang telah berlaku. Jadi, dalam konteks cerita ini apabila anak naga ataupun naga itu telah melihat bahawa budak atau budak miskin tadi atau dalam hikayat ada satu budak miskin. Ada budak miskin, Dia telah pergi ke tempatnya dan selamat. Ditanya oleh bonda naga, betulkah? Jadi jawapan tadi memanglah bertanggungjawab atas apa yang telah diamanahkan. Baik, cikgu. Jadi semua dalam teks. Jangan takut murid-murid saya. Jadi dalam teks kalau kita baca insya-Allah kita akan dapat menjawab dengan baik. Dia Mungkin berkaitan. cikgu ceritakan lagi, cikgu, Ya, isu yang kedua. masyarakat. Isu masyarakat. Silakan. Okey, Adriana Alisha dipersilakan. Ya, silakan. Hubungan persaudaraan dalam kalangan masyarakat. Isu-isu masyarakat yang sering dikembangkan dalam cerita ni. Bagaimana walaupun naga dengan budak mana boleh berkawan. Betul, cikgu. Logiknya kan? Ya. Kita kata-kata naga ni makan budak. Kita selalu takutkan budak-budak kecil. Anak-anak saya pun naga makan budak. Tak. Tapi dalam cerita ni ada satu persahabatan. Jadi kita sebenarnya cerita ni berkaitan dengan cerita binatang. Binatang, betul. Binatang dan manusia tu banyak berhubungan. Jadi ada satu unsur-unsur persaudaraan hubungan yang telah wujud. Okey. Baik. Yang ni yang cuba disampaikan. Bagus. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, cikgu. Okey, yang terakhir. Citra masyarakat. Silakan. Insyirah. Masyarakat yang bertanggungjawab terhadap sesuatu perkara dalam kehidupan. Bertanggungjawab juga, cikgu, ya. Jadi Perasaan nampak. perkara yang sama. Jadi kalau murid-murid faham, kalau Irfan pun sendiri dengar, kenapa jawapan dia sama? Kerana perkara itu kita boleh relate, cikgu. Boleh kita kaitkan. Bagus. Irfan bagus. Boleh ambil semula peperiksaan SPM kan. InsyaAllah, cikgu. Jadi sebenarnya ini perkara yang terdapat dalam petikan sebenarnya. Petikan, dalam betul. cerita tu. Jadi sebenarnya cerita Melayu pula dia tak banyak. Dia dalam lingkungan circle dia saja. Dalam Baik, bulatan bulatan kehidupan dia. Kasih sayang. Cerita rumah tangga. Betul. Cerita hubungan persaudaraan. Dia tak akan keluar pergi planet-planet dan sebagainya. Jadi cerita kita macam itulah kaitan dia. Dan sebenarnya murid-murid sekalian, jika awak baca teks, awak buat kajian, cerita tu hanya dalam lingkungan sahaja. Betul, jadi, cikgu. kamu boleh berjaya dalam peperiksaan kalau kamu usaha, dan itulah usaha yang kamu buat, itulah hasil dia, Irfan. Baik, cikgu. Terima kasih untuk segmen ketiga ini. Sekarang saya minta izin cikgu untuk kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot menengah atas bersama dengan Cikgu Muhammad Izam di studio, dan sekarang ni kita sedang dalam mempelajari orang kata apa, soal jawab mengenai latih tubi cikgu hikayat Parang Puting. Jadi cikgu mungkin ada soalan yang terakhir untuk ayah kita. Baiklah murid-murid sekalian. Soalan yang keempat soalan yang keempat. Maka hamba pun berjalanlah dengan segala rakyat hamba. Kalau dalam cerita hantu hari kata toib, tiba-tiba sampai dalam hutan lalulah hamba bercerai dengan rakyat hamba, tiadalah ketahuan. Baginya lalulah hamba tiba kemari ini. Panjang. Jadi tak apa, kita kena buat, kita kena analisis, kita buat latih tubi. Sebab tu hari ni cikgu bawa soalan latih tubi. Buat terdapat dalam buku teks, dalam karya hikayat Parang Putih. Soalan dia, berikan satu pola fikir, satu isu masyarakat dan satu citra masyarakat berdasarkan petikan soalan yang keempat. Okey, silakan murid-murid saya. Silakan untuk jawab soalan yang pertama, pola fikir. Silakan Insyirah. Sentiasa berusaha untuk menyelesaikan sebarang masalah. Nampak tak situ? Dekat situ dia kata bahawa dia berjalanlah tiba-tiba dah sampai, maka ditanya oleh budak itu akan tongkat dia apa gunanya. Jadi berusaha untuk menyelesaikan masalah akan membantu. Jadi ini ditekankan dalam cerita ini. Apa juga cerita kadang-kadang ditekankan bahawa sentiasa berusaha menyelesaikan masalah. Betul. Jangan mudah mengalah. COVID is real, tapi kita boleh hadapi dengan baik, kerjasama dan sebagainya. Okey. Yang kedua, isu masyarakat, murid-murid saya. Silakan, siapa pun nak jawab. Bagus, murid saya aktif hari ni. Aina Sorfina, dipersilakan. Kepercayaan kepada unsur kesaktian dalam kalangan masyarakat. Setuju? Okey. Kenapa jawapan dia sama? Sebenarnya bukan sama sebab apa? Sebab ini berdasarkan petikan. Betul. Jadi cerita ni memang akan ada unsur kesaktian daripada mula sampai habis. Betul juga cakap dia masih dalam lingkungan yang sama. Dalam lingkungan yang sama. Jadi pelajar murid-murid kena melihat kepada petikan. Jadi penonton juga dia adalah respon kepada petikan. Jadi jangan pula kata jawapan yang sama je. Memanglah sama sebab petikan ni masih lagi kepada segala khasiatnya tongkat. Khasiat tongkat, bukan khasiat tongkat Ali, bukan. Ini khasiat ialah keistimewaan tongkat sakti itu. Okey, terima kasih murid saya. Alhamdulillah, bagus hari ni. Saya semangat pula. Saya pun semangat cikgu. Kita boleh sambung lagi ni. Okey, tapi masa soalan yang terakhir. Okey, satu citra masyarakat. Siapa pula nak jawab? Sila angkat tangan anda. Okey, silakan. Masyarakat yang percaya kepada unsur kesaktian. Masih lagi dalam konteks yang sama kerana satu gambaran masyarakat citra yang hendak digabungkan dan menuliskan tentang masyarakat percaya kepada unsur kesaktian. Itu gambaran yang cuba disampaikan dalam cerita ini. Memang jelas bahawa bagaimana kalau murid-murid saya rasa mereka pun setuju. Dia baca cerita itu tentang tongkat sakti, tentang cincin sakti, ada naga, ada di dalam Parang Puting yang boleh berjalan sendiri. Kalau kita habiskan baca, kita akan nampak lagi banyak unsur kesaktian yang cuba ditimbulkan. Inilah ciri-ciri sastra hikayat Irfan. Okey cikgu, terima kasih banyak mengenai pembelajaran kita hari ini dari segmen yang pertama sehingga segmen terakhir cikgu. Sudah banyak kita pelajari mengenai hikayat Parang Puting. Dan mungkin sekarang ni kita boleh dapatkan sedikit rumusan daripada cikgu. Okey, rumusan yang hendak cikgu buat pada hari ini ialah pola fikir, isu masyarakat dan citra masyarakat berkaitan dengan apa yang terdapat dalam teks. Jadi sebenarnya sastra ni satu ilmu yang sangat luas. Kalau kita tengok di negara barat ni, value ataupun tahap nilai ilmu dia adalah tahap yang tinggi dan dikaitkan dengan berbagai benda. Tapi berbagai perkara juga. Tapi dalam KMK atau di bidang tingkatan 4 dan 5 ni, KMK ni kita masih menghadkan dalam lingkungan lagi. Jadi murid-murid cuma meminta dipelajari berdasarkan teks, respon berdasarkan teks yang kajian yang kita buat. Dan mestilah respon berdasarkan teks. Jangan kita respon di luar teks tanpa kita rasa ragu-ragu, kita rasa buat keputusan. Susah kalau kita tak usaha. Senang bila kita usaha. Jadi usaha, sentiasa buat soalan latih tubi dan memahami teks akan membantu Irfan. Betul tu cikgu. Dan mungkin cikgu berceritakan kepada penonton di rumah bagaimana untuk mereka dapatkan latihan
dari sumberku, cikgu. Ya, betul-betul. Okey, jadi murid-murid sekalian, telah dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa segala maklumat dan latihan yang mudah diperolehi melalui rujukan dalam sumberku yang diperkenalkan oleh KPM baru-baru ini. Jadi, murid-murid boleh dapatkan satu ataupun rujukan dalam sumberku dalam internet. Sila rujuk digital Delima yang terdapat dalam website BPK Delima dan sumberku. Nanti insya-Allah banyak bahan Banyak dikongsikan bahan yang di situ. anda boleh rujuk di situ, cikgu. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan saya yang berada dalam talian. Ada 4 rakan saya dari SMK Berangan Tumpat Kelantan. Terima kasih. Dan tahniah syabas kepada anda kerana berjaya menjawab soalan-soalan yang cikgu berikan hari ini. Sungguh hebat, sungguh bijak, dan saya doakan agar anda mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM yang akan datang. InsyaAllah saya doakan untuk kejayaan anda semua. Baik, sebelum kita tinggalkan anda dengan kita habiskan rancangan kita hari ini, kita akan tinggalkan satu persembahan khas dari cikgu mengenai sajak yang ditulis oleh diri sendiri. Ya, sifat. Hebat cikgu kita hari ini. Jadi, terima kasih banyak-banyak kerana menonton kami sehingga ke penghujung rancangan. Kalau ada rezeki, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Silakan cikgu. Tunduk meninggi. Titisan basah embun itu tetap memayungi dahaga. Ketamakan hati manusiawi subur dan segar. Impak kekuasaan ilahi, kurnia abstrak tak terucap. Istiraj tak terlawankan disinari hujung cahaya, menemani usiamu di pentas ini. Tunduk menyembah alam, menghulur secebis kasih. Kau lupa pada keikhlasan, khilaf pada majlis wajah, terpersona pada bibir senyuman, dimamah nafsu amarah, hilang harga diri dan maruah. Nilai kau setaraf rumput, semalu kebencian menebal. Kemana sombong dendammu, pekik suara melontar kejimu, bisa lidah menikam sanubari saat kau tertunduk atas dedaun dosa menguning. Layang ditiup angin, terhempas ke bumi kering dan kontang, tiada embun penghilang dahaga, kau akan mati jua. Kerana tundukmu bukan merendah tetapi meninggi. Mendabik kuasa singkat, akalmu bersarang benci. Hizab Abdullah, Mafah Serban. Didik TV KPM